Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Grup B akan membentangkan projek CTU 552 kami yang bertajuk Falsafah Islam dan Kepentingannya dalam Masyarakat. Sebelum kami teruskan terlebih dahulu, kami ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami. Kami terdiri daripada 4 orang. Yang pertama, Nurul Raiha binti Maidin. Yang kedua, Siti Nur Aisyah binti Muhammad Suhaimi. Ketiga, Azalia Sari binti Yahya dan Nur Nabila binti Yazid. Pendahuluan, penelitian, kepentingan pendidikan dan keilmuan yang didapati dalam kepentingan agama dan falsafah. Agama memainkan peranan dalam membentuk pandangan dunia dalam kehidupan manusia. Agama juga dijadikan sebagai sumber kekuatan dan mekanisme yang berpengaruh dalam pembentukan keselamatan serantau. Agama Islam mempunyai prinsip yang membencikan peperangan dalam Islam. Justru itu, Islam menggalakkan menyelesaikan masalah dengan aman. Definisi falsafah Islam. Perkataan falsafah itu sendiri lahir daripada perkataan Inggeris, filosofi, yang asalnya merupakan gagasan daripada istilah Yunani iaitu philo, cinta, dan sophos, hikmah, kebijaksanaan yang dirumuskan sebagai cinta kepada kebijaksanaan, love of wisdom atau kebenaran. Falsafah ini juga dilihat sebagai berfikir radikal atau mendalam. Bicara falsafah adalah mendasar dan mencakupi subjek ontologi, hakikat atau kewujudan, epistemologi, teori ilmu dan aksiologi iaitu sistem nilaian. Falsafah juga dianggap sebagai induk bagi segala ilmu. Justru itu, marilah kita terus kepada kefahaman dalam memahami falsafah Islam. Islam ini sebenarnya memandang bahawa akal tidak mampu untuk beri petunjuk kepada manusia di luar potensi yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Nilai akhlak manusia secara individu dan perundangan bagi sistem sosial menjamin kebahagiaan masyarakat. Wahyu atau Nas dan juga pendidikan falsafah Islam adalah penyelamat dan menjadi panduan ke dalam memimpin akal ke daerah selamat. Satu rujukan yang telah saya cuba mendalami seperti karya Syekh Al-Buti berusaha membidas pengeliruan pengkagum falsafah yang disifatkannya mendalami krisis identiti terhadap keyakinan agama dan kesahihannya. Mendalami isu tentang falsafah Islam ini haruslah mempunyai jati diri yang tengguh imannya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Pendidikan Islam dan juga jati diri yang betul amat penting dalam melaksanakan dakwah dalam pandangan Islam. Adanya Al-Quran dan As-Sunnah akan kekal dengan ceritanya kemenangan Islam, bagaimana falsafah Islam dibawa oleh Nabi dan Rasul kita. Kehebatan dalam menyebarkan dakwah Islamiah dengan beberapa dekadnya sejarah itu dan berterusan sehingga kini harus menjadi contoh untuk kita menyampaikan dengan penuh berilmu dan juga berfalsafah. Sejak kedatangan Islam ke dunia lagi, ia tidak pernah sunyi dan lekang daripada halangan dan cabaran. Lebih-lebih lagi pada era globalisasi kini, pelbagai dilema dan kecelaruan budaya telah terhasil akibat berkembangnya pengaruh yang mengancam serta mencabar pemikiran umat Islam. Tanpa sedar, pemikiran mereka telah dijajah dengan propaganda budaya barat yang bercanggah dengan ketetapan syarak. Kali ini, saya berkesempatan mengupas dua cabaran yang sedang dihadapi oleh masyarakat Islam akhir-akhir ini. Dua cabaran tersebut adalah penjajahan budaya hedonisme terhadap umat Islam serta penyebaran liberalisme dan pengaruh barat terhadap masyarakat Islam. Pertama sekali, saya ingin membincangkan mengenai budaya hedonisme. Hedonisme berasal daripada perkataan Yunani, hedon, yang membawa erti kesenangan dan kenikmatan. Hedonisme pula bermaksud pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. Dalam erti kata mudah, hedonisme merupakan budaya yang suka berlebih-lebihan dalam hiburan, mengatasi tujuan utama seseorang itu hidup di muka bumi ini. Hedonisme merupakan sebahagian daripada fahaman sekularisme yang memisahkan hubungan antara agama dan dunia. Antara beberapa penyebab tersebarnya budaya hedonisme ini adalah penyebaran agenda oleh golongan barat, gelombang globalisasi serta perkembangan teknologi yang kian pesat pada hari ini. Dari sudut sejarah pula, fahaman liberalisme ini muncul ketika meletusnya revolusi Perancis yang memperjuangkan kebebasan, kesamaan dan persaudaraan. Era globalisasi ini juga merupakan penyumbang fahaman liberalisme ini
di mana ia membiarkan kapitalisme menguasai pasaran dunia. Tambahan pula, perkembangan teknologi di mana maklumat kini hanya berada di hujung jari memudahkan lagi tersebarnya fahaman ini. Seperti yang kita sedia maklum, hiburan merupakan satu budaya asas sebuah masyarakat bagi mengisi masa lapang. Sejarah merakamkan bahawa budaya hiburan ini telah menjadi kebiasaan golongan pemerintah serta rakyat sejak zaman feudal lagi. Oleh itu, masyarakat Melayu tidak dapat menafikan keperluan hiburan dalam kehidupan seharian mereka. Walau bagaimanapun, jenis hiburan pada masa dulu dan kini amat tak berbeza sama sekali. Rakyat yang dahulunya berhibur dengan pertunjukan kesenian, berzanji dan banyak lagi sering diselitkan dengan nilai-nilai murni dan pengajarannya tersendiri. Berbeza dengan masyarakat Melayu yang kini lebih terdedah dengan hiburan yang diinspirasikan dari negara barat. Contohnya, masyarakat Melayu kini lebih gemar untuk berhibur di kelab malam dan menonton filem-filem berunsurkan ketenahan serta lucah. Hiburan sedemikian boleh membawa kepada kemudaratan sekaligus menjerumus kepada permasalahan sosial. Seterusnya, kita beralih pula kepada liberalisme. Liberal berasal daripada perkataan Latin yang membawa erti bebas dan terbuka, bertoleransi, berfikiran luas dan tidak jemut. Walaupun terdapat banyak pendapat mengenai maksud liberalisme, pengertian yang paling tepat dan boleh dikaitkan dengan masa kini ialah liberalisme merupakan pemikiran yang cuba membebaskan Islam dari sebarang ikatan syarak dengan cara mentafsir, mengolah atau menafikan apa sahaja dalil syarak agar bersesuaian dengan pemikiran yang berteraskan falsafah barat. Di samping itu, golongan liberal berpegang kepada ideologi di mana semua kepercayaan adalah sama dan syurga merupakan hak bagi setiap individu tanpa mengira agama. Mengikut fahaman ini juga, Islam melanggar hak asasi manusia dan tidak lagi sesuai untuk dipraktikkan pada masa kini. Jadi, fahaman ini haruslah tidak dipandang sebelah mata kerana ia mampu memberikan kesan yang buruk kepada masyarakat kita. Pengikut fahaman ini akan cenderung untuk menghalalkan perkara yang haram. Ia juga mampu mengeruhkan keharmonian penghayatan Islam. Falsafah Islam kepada kehidupan masyarakat. Yang pertama, membantu mengenal Allah melalui penelitian alam. Yang kedua, mengukuhkan akidah Islam yang sebenar. Yang ketiga, membentuk kemajuan sesebuah negara. Dan yang terakhir ialah melahirkan para cendekiawan Islam. Kesan falsafah Islam kepada kehidupan masyarakat. Yang pertama, membantu diri mengenal Allah melalui penelitian alam. Ilmu alam yang kita ketahui dikenali sebagai ilmu yang mempunyai hukum-hukum yang pasti, manakala daripada sudut sains ianya bererti pengetahuan. Ilmu ini dapat dikelaskan daripada ilmu bumi, ilmu sosial, ilmu seni dan ilmu psikologi. Ilmu bumi merupakan ilmu yang mempunyai interaksi dengan luar angkasa. Terdapat 4 kategori yang dapat dikelaskan dalam ilmu bumi iaitu ilmu geologi, meteorologi, oceanologi dan ilmu astronomi. Manakala ilmu sosialis ialah hubung kait tentang interaksi sesama manusia. Penelitian alam di sini boleh diselarikan dengan nikmat-nikmat kebersihan Allah. Antaranya ialah berlakunya kejadian siang dan malam, apabila kurangnya matahari pada waktu pagi dan bulan pada waktu malam. Selain itu, putaran waktu yang berbeza pada setiap negara. Sebagai contoh, negara Norway mempunyai waktu paginya lebih panjang berbanding negara Malaysia, manakala Indonesianya mengalami waktu sejam lewatnya. Begitu juga dengan kejadian dan teori letupan bintang maupun pertumbuhan janin dalam rahim wanita yang diceritakan oleh Al-Quran beribu-ribu tahun yang lalu, juga merupakan contoh bagi ilmu sains. Dengan pemikiran begini, kita sebagai umat manusia akan lebih mendekatkan diri dengan Pencipta. Akidah yang didefinisikan sebagai kepercayaan dan keyakinan yang utuh terhadap konsep ketuhanan atau kerasulan. Akidah yang baik juga merupakan kunci umat Islam menuju ke syurga. Seterusnya, mempunyai akidah yang kuat juga dapat melahirkan perasaan cinta akan ilmu Islam melalui Al-Quran dan As-Sunnah dalam diri seseorang individu yang bertauliah. Perkara ini dapat kita kaitkan dengan tata cara kehidupan seseorang itu, iaitu melalui dari segi percakapannya, pergaulannya dan yang paling penting melalui cara pemakaiannya. Dan melalui kesan ketiga iaitu membantu kemajuan tamadun sesebuah negara. Kemajuan negara turut membangun sejajar dengan kebangkitan Islam dalam negara.
tamadun negara ialah sebagai matlamat atau amanan dalam sesebuah negara. Terdapat 3 aspek yang boleh kita kaitkan dalam kemajuan tamadun negara Islam, iaitu melalui aspek sosial, aspek politik dan juga melalui undang-undang Islam. Aspek yang membentuk kemajuan tamadun sesebuah negara. Yang pertama ialah aspek sosial. Perkembangan Islam juga telah menampak secara perlahan-lahan membawa Islam agama yang mempunyai persamaan taraf dan persaudaraan antara masyarakat. Perkara ini telah memberi kesan di mana Islam dipandang baik menyebabkan kedudukan sistem perhambaan dan kasta Islam dipandang tinggi. Malah perpaduan keharmonian dan semangat bantu-membantu antara satu sama lain berjaya dikekalkan. Perkara ini juga kerana sifat dan akhlak mulia yang sangat dititik beratkan dalam Islam. Bagi aspek politik pula, kemunculan pemerintah dalam sesebuah negara merupakan punca sesebuah negara itu terkawal, sejurus membawa kepada pentadbiran yang cekap. Malah kebajikan rakyat juga akan terjamin. Tanpa pemerintah yang adil, maka pentadbiran yang cekap tidak akan tercetus, malahan juga tidak membawa kepada tahap kecemerlangan yang tinggi. Seterusnya, Islam juga berjaya mempengaruhi sifat dan watak pemerintah yang bertahta di kebanyakan negeri seperti Sultan. Antara watak yang berjaya dibentuk ialah dapat mendorong umat cinta akan ilmu dan untuk lebih mendekati para ulama sehingga istana-istana diisytiharkan sebagai pusat pengajian Islam yang utama. Negara yang aman dan mempunyai sultan yang berdaulat dapat kita lihat daripada keadaan sekeliling di mana persekitaran yang aman dan makmur, sektor perdagangan berkembang dengan pesat dan rakyat bertambah ramai. Bagi aspek pengaruh undang-undang Islam pula telah membawa kepada faktor perubahan yang penting dalam sesebuah negara. Berdasar kajian pengalaman Islam yang merupakan undang-undang di alam Melayu, terutamanya di Tanah Melayu, Undang-Undang Laut Melaka dan juga Hukum Kanun Melaka yang telah dipengaruhi dengan ajaran Islam. Kedua-dua teks ini terang menjelaskan bahawa peraturan Islam pernah diperkenalkan di rantau ini dari segi undang-undang penjenayah, muamalah, kekeluargaan dan acara yang berpandukan undang-undang Islam. Hasil kajian daripada Kanun Melaka ternyata jelas menerangkan bahawa Islam berjaya mempengaruhi sistem perundangan di Melaka. Falsafah Islam telah melahirkan beberapa tokoh Islam ilmuwan yang sehingga kini diinspirasikan sebagai cendekiawan yang berjaya. Dua daripadanya adalah tokoh Imam Al-Ghazali yang agung dari segi penulisannya dan Ibn Sina terkenal dengan kepintarannya dalam bidang kedoktoran. Kelahiran tokoh ilmuwan dalam Islam membuktikan lagi bahawa Islam merupakan agama yang mementingkan pendidikan ilmu yang berterusan. Imam Al-Ghazali merupakan salah seorang tokoh Islam yang tersohor bukan saja dalam kalangan umat Islam, malah dari golongan bukan Islam. Beliau dilahirkan pada tahun 450 Hijrah bersamaan 950 Masihi. Daripada sejarah hidup pendidikan Al-Ghazali, beliau bersama adiknya telah mendapat didikan awal daripada seorang tokoh sufi yang menerima wasiat ayahnya sebelum bapanya meninggal dunia. Pada usia muda lagi, beliau telah pergi mengembara berhijrah ke negara Jurjan untuk menyambung pengajiannya dalam bidang fiqh. Antara sumbangan Imam Al-Ghazali yang menjadi bualan ramai ialah dalam bidang penulisan. Beliau memberi sumbangan dalam bentuk penulisan dan menyusun kitab-kitab dari pelbagai aspek ilmu. Contohnya, kitab yang dihasilkan ialah Kimia Al-Sa'adah, Makasih Al-Falasifah dan lain-lain lagi. Beliau berjaya menulis karya sebanyak 400 buah buku. Imam Al-Ghazali memainkan peranan yang amat penting dalam perkembangan ilmu falsafah Islam. Kejayaan beliau yang tinggi dalam bidang penulisan membawa kepada ketokohan beliau yang sangat dikagumi dalam dunia Islam malah negara barat. Tokoh Islam Ibn Sina pula yang mempunyai nama sebenar Abu Ali Al-Husain bin Abdul Allah bin Al-Hasan bin Ali bin Sina. Beliau dikenali sebagai Ibn Sina di timur dan Avicenna di barat. Beliau dilahirkan pada tahun 370 Hijrah bersama 980 Masihi. Ibn Sina merupakan seorang tokoh Islam yang gemar mendalami ilmu. Sebagai contoh, beliau pernah membaca buku metafizik karangan Aristoteles sebanyak 40 kali. Beliau gemar mempelajari ilmu naklis pada seawal umur 18
18 tahun. Beliau merupakan tokoh perubatan yang terkenal pada abad 11, seterusnya mendapat penganugerahan di Barat. Tambahan pula, beliau telah menggabungkan dan menyatu padukan teori perubatan Yunani, Hippocrates dan Galen serta pengalaman daripada ahli perubatan dari Parsi dan India. Kejayaan beliau menyebabkan beliau digelarkan dengan gelaran Ibnu Sina yang membawa maksud bapa doktor perubatan. Seterusnya adalah apakah strategi dan langkah yang dapat membantu umat Islam mendepani masalah dalam bidang ilmu dan pendidikan falsafah Islam. Yang pertama, penaik tarafan dan penyemakan berkala dan berterusan terhadap kurikulum pada semua peringkat pendidikan, daripada peringkat prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah kepada peringkat pengajian tinggi. Asas pengumbalan ke kurikulum ialah klasifikasi ilmu-ilmu menurut kerangka Islam, iaitu yang pertama, ilmu teras yang termasuk dalam kategori ilmu yang ditanzilkan, dan yang kedua, ilmu yang termasuk dalam kategori ilmu yang dicari. Seterusnya, di institusi pengajian tinggi, ilmu wahyu, the revealed knowledge, atau yang berkaitan dengan ketuhanan perlu dijadikan komponen teras dan diwajibkan kepada pelajar, supaya ilmu yang dicari, the acquired knowledge, tetap selaras dengan lunas-lunas yang berkaitan dengan ilmu teras itu. Strategi yang seterusnya ialah penerapan epistemologi Islam dalam pelbagai disiplin ilmu perlu dijadikan agenda besar oleh sarjana Islam dalam disiplin-disiplin tersebut, iaitu sains kemanusiaan dan sains tabi'i. Usaha seperti yang dilaksanakan di ISTAC, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan Akademi Sains Islam Malaysia yang mengupayakan pengislaman ilmu perlu diperluas dengan penglibatan institusi-institusi dan pertubuhan kesarjanaan yang lain, khususnya yang dipimpin atau digerakkan oleh sarjana Islam dalam pelbagai disiplin ilmu. Yang keempat, budaya ilmu perlu dijadikan salah satu tonggak pembangun negara dalam segenap bidang, baik pentadbiran, ekonomi, undang-undang, media massa, iaitu media elektronik dan media cetak. Asas budaya ilmu ialah kebenaran dan keadilan. Peranan dan penglibatan ahli ilmu perlu ditingkatkan dalam semua sektor pembangunan. Dan yang terakhir, strategi yang boleh diambil adalah hedonisme atau fenomena hiburan melulu dan melampau yang melanda sebahagian besar umat Islam perlu dikawal oleh pihak yang berkuasa melalui penguatkuasaan undang-undang dan juga melalui sektor pendidikan yang menyeluruh, iaitu pendidikan formal dan pendidikan tidak formal. Secara keseluruhan, petunjuk-petunjuk yang boleh dilihat melalui pemerhatian terhadap hasil analisis dapatan kajian menggambarkan bahawa peranan pendidikan Islam semakin terhakis. Walaupun falsafah pendidikan Islam telah diisytihar secara rasmi dalam sistem pendidikan di Malaysia, namun usaha yang proaktif dan berterusan harus disusun dan dilaksanakan agar terhasil dalam setiap proses pengajaran dan pembelajaran terhadap masyarakat. Bagi tujuan itu, ianya menuntut semua pihak berwajib dan yang terlibat benar-benar memahami tuntutan falsafah Islam ini.